Macam-macam jenis latihan kita dah buat. Latihan zone 1, latihan zone 2, MAF training. Tak kisahlah apa korang panggil jenis latihan sekalipun. Korang perasan tak? Setiap kali korang berlari, korang punya heart rate dekat jam tak turun-turun. Sentiasa tinggi tak habis-habis. Melonjak tinggi tiba-tibanya. Apa punca sebenarnya heart rate korang tinggi tiba-tiba tu Kali ni saya nak terangkan 9 faktor-faktor yang mempengaruhi heart rate kita menjadi lebih tinggi. Jom kita bincang dalam video kali ni. Ilmu baik kita kongsi bersama. Let's go! Jom kita berbincang tentang makna heart rate. Heart rate dalam bahasa umum atau bahasa Malaysia adalah degupan jantung atau denyutan nadi. Dalam term selarian, biasanya kita nak kira heart rate biasanya dalam 1 minit lah. Kenapa kita kena perhatikan heart rate? Kalau kita bersenam atau berlari dalam jangka masa yang panjang dengan maksimum heart rate, apa risiko yang akan dapat? Benda paling kita takut adalah serangan jantung. Kalau kita berterusan berlari dengan maksimum heart rate sentiasa, ia menyebabkan risiko penyakit yang berkaitan tentang jantung. Kita semua termasuk saya perlu sedar apakah kepentingan heart rate. Sebab pengiraan maksimum heart rate ni ia bergantung korang punya jenis jantina, sama ada lelaki atau perempuan, tahap umur, jenis latihan yang korang lakukan. Cara-cara nak mengira heart rate ni sangat mudah. Saya dah bincang dalam video-video sebelum ni. 220 tolak umur, contoh umur anda adalah 30 tahun, 220 tolak 30 tahun bersamaan 190. Itu adalah maksimum heart rate. Dengan cara lain, korang boleh cek kat korang punya sport watch. Dari situ korang boleh kesan korang punya maksimum heart rate. Dan cara yang lain, kalau korang tak ada jam, korang boleh kira cara manual. Heart rate ini juga boleh menentukan kita punya tahap kecergasan. Ia boleh menjadi petunjuk magnitude latihan intensity yang kita lakukan. Dan saya sangat gembira sebab komuniti pelari-pelari di Malaysia dah cuba nak kenal larian heart rate. Sebelum ini saya perasan ramai yang tak faham tentang heart rate. Kunci sebenar heart rate zone adalah kesabaran. Kebiasaan pelari-pelari ni jenis tak sabar nak berlari pace yang rendah untuk kawal heart rate. Biasanya dia akan cuba nak berlari laju, heart rate pun akan tinggi tiba-tiba. Itulah punca sebenarnya kenapa korang punya heart rate tak turun-turun. Macam saya dulu, tak boleh nak berlari perlahan. Memang sentiasa nak berlari laju dengan heart rate yang memang susah nak kawal. Tapi kita kena sedar dan tahu salah satu proses untuk progres yang baik adalah kita cuba berlari dalam keadaan perlahan. Ialah satu proses untuk kita kenal intensity yang kita lakukan untuk kita dapat hasil yang baik. Ada antara kawan kita yang menyoalkan, dia dah menggunakan pelbagai teknik, pelbagai kaedah heart rate ni, tapi masih gagal juga. Heart rate dia tak turun-turun, sentiasa melonjak, melompat tinggi tiba-tiba. Apakah punca sebenarnya heart rate tu tak turun-turun? Apa saja perkara yang mempengaruhi heart rate kita tak semestinya faktor luaran saja. Faktor dalaman pun ada juga. Jom saya jelaskan. Saya nak jelaskan faktor luaran dulu. Faktor luaran yang pertama adalah suhu dan kelembapan udara. Suhu dan kelembapan udara ni ia berkait rapat antara satu sama lain. Suhu yang tinggi, kemungkinan humidity akan rendah. Suhu yang rendah, kemungkinan humidity akan jadi lebih tinggi. Kalau kita berlari dalam keadaan suhu yang tinggi, mungkin pada waktu pagi selepas pukul 8 pagi misalnya. Kalau kita berlari pada waktu malam juga, walaupun suhu yang rendah, tapi humidity akan menjadi lebih tinggi. Jadi menyebabkan proses penyejukan badan peluh kita tak dapat tersejak dalam keadaan baik. Kalau anda berlari dalam keadaan extreme condition begini, ia akan menjejaskan heart rate korang. Sebabnya suhu badan kita akan automatik naik secara tiba-tiba. Ia akan mempengaruhi heart rate kita. Apa cadangan saya untuk anda semua? Cubalah pakai pakaian yang nipis. Jangan pakai pakaian yang tebal-tebal. Minum air secukupnya sebelum dan ketika anda berlari. Faktor luaran kedua adalah ketinggian altitude. Kalau anda berpengalaman berlari di kawasan-kawasan tanah tinggi misalnya, kalau paling terdekat adalah di Cameron Highland. Anda pernah berlari di Cameron Highland? Ketika kita berlari di kawasan-kawasan tanah tinggi, waktu ini kita punya tahap oksigen makin tipis. Apabila kita berlari di kawasan-kawasan yang oksigen makin menipis, badan kita ataupun heart rate kita akan berjuang, akan bekerja lebih keras untuk mencari oksigen yang berlebih untuk dihantar ke dalam badan kita supaya kita dapat bernafas dengan lebih baik dalam keadaan normal. Kita memang tahu manfaat memang sangat banyak kalau kita berlari di kawasan-kawasan tanah tinggi. Memang manfaat untuk meningkatkan prestasi kita menjadi lebih baik. Tapi korang kena sedar juga, prestasi kalau korang berlari dalam keadaan tempat yang tinggi tak datang dalam satu malam. Biasanya program-program untuk berlari di kawasan tanah tinggi ini dapat kesan yang baik selepas kita berlari ataupun berlatih dalam masa minimum at least 3 minggu sehingga ke 6 minggu. Baru nampak
hasil yang baik. Untuk faktor luaran ketiga adalah kafein dan ubat-ubatan. Apabila korang minum kopi pada waktu pagi sebelum korang berlari, korang akan dapat rasakan korang punya boost energy, betul tak? Tapi pada masa yang sama, tanpa korang sedar, heart rate korang akan jadi tidak teratur. Kesan daripada kafein ini menyebabkan heart rate kita tidak dalam keadaan yang optimum. Dia akan boost kita punya energy dalam sementara. Kalau boleh kawal korang punya minuman kafein sebelum berlari. Sebabnya kalau korang berlebihan minum kafein pun tak elok. Ia menyebabkan heart rate korang akan melambung tinggi. Korang jangan pelik kenapa kalau korang coffee lover misalnya, korang berlari korang punya heart rate tinggi. Ubat pula. Ubat pun mempengaruhi heart rate kita. Misalnya makan ubat demam, ubat selsema, ubat alahan. Ubat-ubat ini sebenarnya mempengaruhi heart rate kita. Adalah dia punya chemical dalam ubat itu yang boleh meningkatkan heart rate kita tanpa sedar. Ia terbukti memang ubat-ubatan juga boleh mempengaruhi heart rate kita. Okey, sekarang jom kita ke faktor-faktor dalaman yang mempengaruhi heart rate. Let's go. Faktor yang keempat adalah kiranya faktor dalaman yang pertama lah. Rasa cemas dan bimbang. Korang mesti pernah rasa cemas dan bimbang ketika join acara event berlari. Kebiasaan rasa cemas. Kalau korang rasa cemas berlebihan, ini akan menghasilkan hormon adrenalin yang dihasilkan oleh badan. Ia boleh mempengaruhi heart rate korang. Tips yang boleh saya kongsikan kepada anda semua, elakkan rasa cemas. Korang anggap macam biasa saja. Jangan rasa takut. Benda yang normal. Faktor yang kelima adalah nutrisi aka pemakanan. Tanpa pemakanan yang secukupnya sebelum korang join acara event, sehari sebelum acara event ataupun sehari sebelum korang buat latihan seperti long run, speed interval misalnya, ia akan mempengaruhi heart rate korang. Sebab korang lapar. Apa nasihat saya? Kalau korang nak berlari, buat latihan, pastikan korang makan secukupnya karbohidrat. Benda ni adalah penting, jangan ambil mudah. Sebabnya karbohidrat ni adalah sumber utama, sumber bahan api penting. Cubalah makan makanan seperti karbohidrat yang tinggi nilainya, seperti nasi, mi. Kalau korang sertai event-event keesokan harinya, korang boleh cuba makan 2-3 jam sebelum korang sertai event tersebut. Ia sangat membantu korang punya prestasi berlari. Dan korang boleh cuba juga makan makanan yang kecil karbohidrat nilainya seperti pisang. Boleh cuba makan 30 minit sebelum acara event ataupun latihan-latihan yang korang buat. Yang penting, poin di sini, makanlah pemakanan karbohidrat yang sihat, okey? Jangan makan makanan yang karbohidrat yang tak bagus. Faktor yang keenam adalah hidrasi aka minum air yang secukupnya. Kebiasaan pelari-pelari memang abaikanlah untuk minum air ketika berlari. Diorang anggap buat apa nak minum air? Ia menyebabkan badan kita akan rasa kembung sebab minum air yang banyak sangat. Sebenarnya anda boleh kawal peminuman air yang sebetulnya. Air ini sangat penting sebab air yang secukupnya mampu mengawal suhu dalam badan kita. Itu sebabnya nasihat saya, minumlah air setiap 15 ke 20 minit. Itu ideal sebab kita berpeluh, air dan garam yang banyak keluar daripada badan kita. Itu sebabnya kita perlu top up kembali air dalam badan. Kalau boleh, minumlah setiap 200 ml. Kalau 200 ml tu macam 1 cup cawan pun dah okey. Jangan minum air berlebihan. Ia boleh menyebabkan anda lemah untuk berlari. Paling penting kita dapat top up balik air dalam badan kita dan kita dapat menurunkan suhu dalam badan kita. Badan kita akan rasa sejuk. Itu menandakan suhu badan kita dah kembali dalam keadaan normal. Faktor berikutnya adalah badan tak fit. Badan tak fit di sini bermaksud tahap kecergasan badan kita mungkin tak sihat. Mungkin kita demam dan sebagainya pada waktu hari tersebut. Tuhan dah anugerahkan badan kita memang hebat dan menakjubkan. Salah sebabnya badan kita akan dapat signal ketika kita letih, akan dapat signal untuk kita berehat. Apa key point di sini adalah mengenali resting heart rate. Resting heart rate di sini kita boleh perasan, lihat di jam. Kebanyakan features yang ada di jam Sportwatch adalah kita panggil resting heart rate, RHR. Kalau korang tak ada jam, korang boleh guna cara manual untuk mengira resting heart rate. Resting heart rate ni adalah ideal bermula daripada 60 sehingga 100 beats per minit. Itu kebiasaan average pelari-pelari di luar sana lah, macam kita yang bukan atlet. Kalau atlet yang berpengalaman seperti atlet Mohaiza, biasanya average adalah 40 beats per minit. Macam saya, kebiasaan saya punya resting heart rate adalah 70. Itulah waktu normal. Tapi pada satu hari lebih daripada 70 beats per minit, itu menunjukkan hari tu mungkin saya tak sihat. Apa yang boleh saya buat adalah saya akan cuba tukarkan daripada intensity yang tinggi ke intensity yang rendah, ataupun saya akan off day. Itulah lebih baik daripada saya paksa badan saya untuk berlari dalam keadaan saya tak sihat. Kalau anda berlari dalam keadaan anda tak fit, anda tak sihat, ia akan mempengaruhi heart rate anda. Faktor yang ke-8 adalah tidak cukup tidur. Setiap pelari idealnya mempunyai cukup tidur sekurang-kurangnya
6 ke 8 jam. Itu minimum untuk setiap pelari nak nampak performance yang baik. Kalau korang tak cukup tidur, korang nak buat long run, korang nak buat speed interval, korang nak join acara-acara event, heart rate korang akan tinggi. Kalau boleh, pastikan anda mempunyai cukup tidur. Ia akan membantu mempengaruhi heart rate anda menjadi lebih rendah dan terkawal. Kalau anda tak cukup tidur, jangan mandai-mandai nak buat high intensity punya latihan. Kalau betul-betul nak berlatih, tukarlah kepada easy days. Buatlah easy run ataupun workout-workout yang ringan. Jangan paksa diri. Malam tu anda tak cukup tidur dan waktu pagi tiba-tiba anda berlari buat long run, join acara event, heart rate korang tinggi secara tiba-tiba. Salah satunya adalah tak cukup tidur. Faktor terakhir adalah larian jarak terlalu jauh ataupun tempoh masa yang diambil terlampau lama. Berlari maraton misalnya ataupun long run yang terlampau jauh, lebih daripada 2 jam. Apabila kita berlari terlalu jauh, ia menyebabkan paras glycogen dalam badan makin menipis, makin berkurang. Akhirnya apa yang akan ambil alih untuk menggunakan tenaga dalam badan adalah otot kita. Akhirnya otot kita akan mengalami keletihan, soreness. Sebabnya otot kita akan bekerja lebih keras daripada biasa yang dilakukan. Ia akan menyumbang untuk heart rate kita melambung tinggi. Contoh mudah, kalau anda berlari maraton misalnya, atau berlari long run, satu tahap tu anda dah letih sangat. Cari ideal jarak larian anda untuk long run. Itu memerlukan anda punya praktikal yang sebagusnya untuk mengelakkan glycogen anda menipis dengan awal. Sebagai kesimpulan untuk video kali ini, heart rate ditentukan oleh tindak balas yang berlaku dalam badan. Sekiranya badan kita diberi bebanan yang berlebihan, saya yakin pasti heart rate akan melambung lebih tinggi daripada biasa kita rasakan. Dan saya harap anda dapat menilai faktor-faktor luaran ataupun dalaman yang mempengaruhi heart rate anda, dan anda dapat cari jalan kenapa heart rate anda melambung secara tinggi tiba-tiba. Mungkin lepas ni anda dah cuba tapi heart rate anda tetap tak dapat turun-turun juga. Saya nasihatkan anda pergi berjumpa dengan doktor-doktor yang bertauliah, doktor-doktor profesional. Mereka mungkin dapat kenal pasti apa masalah dan punca-punca berlaku tentang heart rate anda sendiri. Kemungkinan ada masalah lain, saya tak pasti. Anda perlu berjumpa dengan doktor-doktor pakar dan sebagainya. Saya harap anda dapat manfaat daripada video yang saya kongsikan untuk kali ini. Anda jangan lupa share kepada kawan-kawan anda supaya manfaat video ini dapat dikongsi bersama. Kita jumpa lagi next video. Aku Bro Nyem. Bye bye. Assalamualaikum.